Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Zaman dalam buletin Awani terkini yang mana sebentar tadi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun melancarkan Dasar Perpaduan Negara yang berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian yang telah menetapkan strategi jangka panjang yang menggariskan usaha berterusan untuk memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat. Tiga objektif utama yang ditetapkan adalah antaranya mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Yang keduanya adalah membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling hormat-hormati dan juga bertanggungjawab. Dan yang ketiganya adalah melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Dan kita mahu membincangkan kepercayaan lanjut selain daripada tiga objektif yang digariskan oleh Perdana Menteri, ada juga peringatan-peringatan yang telah pun diberikan dalam ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebentar tadi. Dan kita mahu bersama dengan Penganalisis Politik Universiti Sains Malaysia USM dan juga ahli pemikir Kementerian Perpaduan Negara KPN Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Prof, pertama sekali Dasar Perpaduan Negara berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian. Mungkin kita belum menelusuri isi kandungan dasar ini, tetapi komen awal Prof mengenai dasar ini berdasarkan ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebentar tadi. Saya rasa ini merupakan satu langkah besar yang telah diambil oleh kerajaan khususnya di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang jelas sejak Mac 2020 dengan penumbuhan Kementerian Perpaduan Negara di bawah kepimpinan Datuk Halimah Muhammad Sadiq itu menunjukkan bahawa kerajaan komited untuk memastikan perpaduan tidak akan sama sekali dikompromi dalam usaha proses pembangunan negara bangsa ini. Bermakna dengan pelancaran Dasar Perpaduan Negara dan juga rangka tindakan perpaduan negara, ianya bertujuan untuk memastikan bahawa kita dapat menyuburkan aset yang ada pada negara kita iaitu kepelbagaian, kerencaman, keanekaragaman. Dan jelas di dalam ucapan kedua-duanya, baik Menteri Perpaduan Negara maupun Perdana Menteri, iaitu kita menjadi ejen ke atas perpaduan, ia harus menjadi satu kebiasaan dalam konteks ini. Dan bagi saya ungkapan yang akan saya gunakan adalah merayatkan perpaduan. Sejauh manakah kita mampu untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang menghuni negara ini mampu untuk memberikan tafsiran, memberikan maksud dan makna kepada soal perpaduan, soal kesepaduan, soal penyatupaduan ke arah pembentukan sebuah negara yang akan terus kekal aman dan juga bersatu padu. Dan Prof, saya ingin memetik ucapan Perdana Menteri sebentar tadi yang menyatakan bahawa kita harus berwaspada terhadap manipulasi sentimen kaum oleh ahli-ahli politik. Pelaku politik cuba naikkan saham politik masing-masing melalui eksploitasi perasaan kaum. Dan kenyataan ini sebenarnya agak mendalam. Adakah ini sebenarnya wabak yang perlu kita bendung dalam usaha meningkatkan perpaduan dalam negara ini? Ya, so pasti itu salah satu ancaman yang besar yang kita hadapi dalam konteks negara kita. Hakikatnya harus kita akui parti politik yang ditubuhkan di bawah negara kita adalah berteraskan kepada etnik ataupun agama. Walaupun ada parti yang menyatakan mereka bersifat pelbagai etnik, tetapi akhirnya ia condong dikuasai oleh sesuatu kumpulan etnik. Bermakna jika sekiranya kita mampu untuk melandaikan suhu politik yang seringkali diguna pakai untuk melonjakkan perasaan perkauman, perasaan untuk curiga di antara satu sama lain, syahwat sangka, bukan semua tapi segelintir yang menganggap ia bertujuan untuk meningkatkan sokongan daripada sesuatu kaum, sudah pastilah itu tidak begitu sihat jika sekiranya kita mampu melangkah ke hadapan. Dan saya melihat peringatan Tan Sri Muhyiddin itu harus diambil dengan makna yang besar oleh setiap parti politik dan juga pemimpin supaya akhirnya kita melihat bahawa dalam usaha untuk meraihkan sokongan ataupun untuk memberikan maksud kepada kedudukan politik tanah air, jangan sama sekali kita bersedia untuk mengorbankan apa yang telah dibina. Jadi dalam konteks berpolitik sekalipun ia harus dilakukan secara berhemah, secara bermoral, tidak menggunakan nilai-nilai sentimen seperti ini yang boleh menyebabkan kita berada dalam keadaan tidak menentu, tidak stabil. Dan pengajaran yang besar adalah daripada pilihan raya umum yang ketiga pada tahun 1969, kerana selepas 3 hari pilihan raya tersebut pada 10 Mei, kita telah 10 Mei 1969 telah diadakan pilihan raya 3 hari selepas itu, kita telah berhadapan dengan rusuhan perkauman kerana sentimen-sentimen yang telah dilonjakkan berdasarkan kepada politik yang berlaku ketika itu. Itu merupakan satu pengajaran yang saya rasakan. Itu juga merupakan satu wabak yang cuba diberikan tafsiran oleh Perdana Menteri.
Dan Prof, saya ingin bangkitkan kembali idea Datuk Seri Nazir Tun Razak mengenai pentingnya untuk kerajaan wujudkan semula Majlis Perundingan Negara yang pernah kita saksikan sekitar 70-an. Asas penubuhan ini mengikut visi beliau ialah untuk menyemak semula kontrak sosial tersirat. Adakah Prof melihat ini juga perlu dilakukan kerana ia sebenarnya berkait rapat dengan elemen atau faktor yang meningkatkan perpaduan dalam negara ini? Ya, hari ini Kementerian Perpaduan Negara di bawah kepimpinan Datuk Ali Muhammad Siddiq sudah pun ada panel penasihat dan juga panel pemikir. Barangkali itu juga boleh dijadikan sebagai satu cadangan untuk melakukan penambahbaikan secara berterusan. Sebagaimana kita pernah lihat penubuhan Community License Committee CLC pada tahun 1949, mungkin Nazir melihat kepada usaha di sebalik tirai di mana di bawah jawatan kuasa seperti itu, di bawah majlis perundingan seperti itu mampu untuk merungkai dan juga memberikan maksud ke atas isu-isu yang sensitif yang tidak boleh dibincangkan di luar, barangkali mahu digunakan meja perundingan untuk membolehkan kita meredakan keadaan-keadaan yang mungkin boleh membawa kepada keresahan, kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Itu boleh diterokai dan saya percaya Kementerian Perpaduan Negara hari ini dalam usaha selepas setahun banyak yang telah dicapai. Mungkin itu juga boleh dipikirkan jika perlu. Dan Prof, kita nak melihat secara kasar pandangan Prof sendiri berkaitan dengan kemajuan perpaduan yang telah Malaysia capai pada tahun 2021 ini berbanding ketika mana era kemerdekaan, berbanding ketika mana 1969 itu baru selepas berlakunya krisis ataupun titik hitam 1969 itu. Setiap fasa ada zaman kegemilangan, zaman kemerosotan di dalam konteks perpaduan, keharmonian dalam soal integrasi. Tapi akhirnya ia merupakan satu perjalanan yang kita sedang menghala ke arah satu destinasi untuk mencapai negara idaman. Negara idaman ini saya rujuk kepada bagaimana kita mampu untuk mengangkat perpaduan, kita mampu melihat perpaduan sebagai satu aset bukan liability, kita mahu melihat bagaimana tiga nilai besar: hormat, faham, terima. Kalau kita mampu untuk menghormati di antara satu sama lain, kita mampu untuk memahami di antara satu sama lain dan menerima di antara satu sama lain, itu akan membolehkan kita berganjak kepada satu peringkat yang berbeza. Sebab itu dalam konteks perpaduan lazimnya dikatakan penyatu paduan, kesepaduan dan akhirnya mencapai tahap perpaduan. Dalam setiap fasa yang telah kita lalui sejak merdeka sampailah ke hari ini, banyak peristiwa yang telah kita lalui. Kita telah melihat peristiwa 13 Mei, kita telah melihat peristiwa yang berlaku di Kampung Rawa, peristiwa yang berlaku di Kampung Medan, peristiwa yang berlaku di Lauyat dan sebagainya. Setiap kali nilai-nilai ini ada, tetapi kita haruslah meminimalkan nilai ini. Bagaimanakah kita mampu untuk meraihkan kepelbagaian dalam konteks yang lebih besar? Sebab itu dasar ini melihat hari ini barangkali kita berhadapan dalam keadaan kerapuhan perpaduan. Bagaimana kita mampu untuk menghargai perpaduan, menjadikan itu sebagai satu kebiasaan, dan itu tidak dapat dilakukan hanya oleh agensi berwajib. Setiap pihak memainkan peranan mereka, bermula daripada keluarga, di sekolah, di universiti, media, pemimpin dan agensi-agensi kerajaan. Tapi akhirnya individu yang menamakan diri mereka sebagai warga negara ini haruslah menanam nilai jati diri yang kuat, tasiah diri yang lebih baik dan mempertahankan keluhuran perlembagaan dan rukun negara. Saya rasakan itu yang cuba dibawa di dalam pelan tindakan perpaduan, dasar perpaduan negara, supaya kita dapat terus memperkukuhkan ekosistem perpaduan, kita mampu mengangkat identiti nasional dan juga kita tidak sama sekali menjaskan nilai patriotik dan juga demokratik. Itu yang kita lihat di fasa terakhir ini sekarang ni. Dan Prof, mungkin yang terakhir sebenarnya apabila kerangka dasar perpaduan ini dilancarkan, bagaimana sebenarnya pendekatan kerajaan dalam memastikan perpaduan itu dibina dengan lebih baik, sedangkan kalau kita lihat sebenarnya pendekatan kerajaan terhadap perpaduan dalam bajet setiap tahun pun kita masih lagi membahagi-bahagikan antara bajet untuk Bumiputera dan juga bukan Bumiputera. Ya, betul kita hidup dengan sistem tersebut, tetapi bagaimana kita tidak mahu sangat tekankan kepada perkara tersebut untuk redakannya, kerana ia sedikit sebanyak memberi kesan yang tidak disengajakan untuk masyarakat terus berpecah. Pandangan Prof?
Saya rasakan hari ini kita berhadapan dengan polemik yang lebih besar disebabkan media sosial dengan bebas digunakan. Dan di situlah juga kita lihat berikan maksud dan juga tafsiran ke atas perpaduan mengikut keselesaan masing-masing. Ini sukar dikawal. Sebab itu saya rasakan di bawah dasar perpaduan negara dengan adanya fasa penentuan daripada 2021 sampai 2025, 2026 sampai 2030, kerangka 10 tahun itu akan mampu untuk menggunakan pakai beberapa strategi yang telah dirangka di sebalik 3 aspirasi besar dan barangkali usaha secara berterusan akan terus dilakukan oleh kesemua pihak, tetapi sebagaimana yang saya katakan tadi, ia tidak mampu dilakukan secara bersendirian. Kita jika melihat diri kita sebagai ejen perpaduan, kita juga harus mempunyai nilai patriotisme, nasionalisme yang cukup besar ke atas negara ini. Barulah kita tidak mampu untuk berhadapan dengan keadaan yang akan melihat perpecahan dalam kalangan masyarakat. Perpecahan ini bukan hanya bersifat inter-etnik, tetapi ia juga bersifat intra-etnik. Intra-etnik, perpaduan dalam sesuatu kaum etnik juga penting, baik dalam kalangan masyarakat Melayu, Cina, India, Kadazan, Bidayuh, orang asli, Murut sekalipun, dan kesemua ini merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan saya percaya jika secara berterusan dilakukan, tidak bersifat bermusim, dengan rasa tanggungjawab oleh kesemua pihak, barangkali kita akan melihat kedudukan perpaduan yang lebih baik. Kita sukar untuk merealisasikan negara idaman yang saya katakan, di mana kita melihat perpaduan yang cukup hebat. Tetapi sekurang-kurangnya jika kita dapat meminimalkan keadaan kerumitan, perpaduan, kegelisahan, kebimbangan, perasaan syak wasangka, curiga, tetapi jika mampu untuk membawa nilai keikhlasan, kejujuran, saya melihat Malaysia mampu bergerak ke hadapan dengan lebih baik, khususnya di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Dan Prof, saya ingin berbalik semula kepada naratif kepimpinan politik dalam membentuk perpaduan itu sendiri. Bagaimana dengan naratif kerajaan Melayu Islam yang dimainkan oleh beberapa parti politik tanah air? Adakah ini akan menyukarkan usaha perpaduan yang lebih kukuh? Mau tak mau, hakikatnya kita harus akui bahawa negara ini, majoriti ini adalah masyarakat Melayu Islam. Itu menjadi telapak besar kepada kedudukan perpaduan dalam konteks negara kita. Jika itu kukuh, bermakna yang lain juga akan mampu menzahirkan kedudukan yang lebih baik. Saya percaya kedudukan Melayu Islam itu tidak akan menggugat perpaduan ataupun keharmonian negara ini, melainkan ia digunakan sebagai alat untuk kepentingan peribadi ataupun kepentingan tertentu. Tapi dalam konteks demografi, geografi negara kita, kita harus melihat itu merupakan satu aset sebenarnya untuk perkukuhkan hubungan dengan kumpulan etnik yang lain. Jika sekiranya intra-etnik itu diperkukuhkan, bermakna itu juga akan mampu untuk membawa kepada kedudukan yang lebih besar. Fitrah manusia dilahirkan untuk saling kenal mengenali di antara satu sama lain, bukannya untuk memecah belahkan di antara satu sama lain, baik di antara Melayu ataupun bukan Melayu, baik di antara Islam bukan Islam. Tetapi yang penting adalah bagaimanakah kita melihat nilai-nilai kemanusiaan, nilai manusiawi, nilai keinsanan itu diperhebatkan dalam kalangan masyarakat dari generasi ke generasi. Sebab itu ejen paling penting adalah keluarga. Penting untuk kita mendidik, menyemai, memupuk nilai-nilai keagamaan, tetapi waktu yang sama kita juga harus angkat nilai kebangsaan supaya kita melihat kepelbagaian ini sebagai satu yang harus kita terus perkukuhkan. Bukannya mencari kelemahan, tetapi apakah nilai-nilai perkongsian yang boleh kita jadikan sebagai asas pengukuhan perpaduan dan juga integrasi dalam konteks negara kita. Dan Prof, saya ingin mengambil contoh negara jiran Malaysia, Indonesia. Walaupun sentimen agama bangsa itu kadang-kadang dimainkan dalam naratif politik di negara itu, tetapi Indonesia kini dilihat membuat kemajuan yang cukup besar dalam perpaduan negara itu yang terdiri daripada pelbagai bangsa, Jawa, Bugis, Batak dan juga sebagainya. Bagaimana sebenarnya, dan ini juga dapat kita lihat di Sabah dan juga Sarawak, yang mana sentimen perkauman agama bangsa itu sebenarnya begitu sukar kita dengar di Sabah Sarawak. Tetapi mengapa Semenanjung sentimen permainan bangsa agama itu begitu kuat? Di Indonesia amalannya adalah asimilasi bukan integrasi. Dalam konteks negara kita disebabkan demografi di antara Melayu bukan Melayu itu 60%, 40%, maka amalan kita adalah integrasi. Kita meraihkan kepelbagaian di Indonesia walaupun digunakan konsep
satu bangsa dengan penggunaan bahasa yang sama, namanya juga tidak mencerminkan nilai keetnikan. Tetapi nilai asimilasi itu masih belum mampu kita lakukan kerana dia mempunyai dua asas besar dalam konsep amalan asimilasi. Majoriti harus bersedia untuk menerima minoriti harus bersedia untuk mengorbankan apa yang sudah diwarisi untuk diterima oleh majoriti. Itu dalam konteks asimilasi. Sebab itu kita amalkan integrasi bersesuaian dengan prinsip kelima rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan, di mana kita terus meraihkan kepelbagaian, perbezaan yang wujud. Sebagaimana juga yang menjadi amalan di dalam konteks Sabah dan Sarawak, kerana rumpun nilai keetnikan yang banyak menyebabkan mereka bebas untuk menerima di antara satu sama lain. Dalam konteks Semenanjung, saya rasakan ialah kebanyakan isu perpaduan ini dipolitikkan. Bila dipolitikkan oleh individu-individu yang kurang bertanggungjawab dan lebih mengutamakan kepentingan percaturan politik, menyebabkan perpaduan juga telah menjadi salah satu alat manipulasi untuk kepentingan mereka. Tapi dalam konteks itu saya percaya apa yang harus dilakukan adalah dengan peningkatan literasi ke atas perpaduan. Jika usaha secara berterusan dilakukan untuk merakyatkan perpaduan, menjadikan ia satu kebiasaan, satu yang lumrah dalam kehidupan kita, mungkin kita akan mampu untuk melihat perubahan yang besar. Cuma sekarang ini semuanya ataupun banyak isu telah dipolitikkan, apatah lagi dalam konteks negara kita sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, parti politik ditubuhkan di bawah garis keetnikan, keagamaan, politik angka menjadi begitu besar, dominan, sehingga menyebabkan penyatuan-penyatuan seperti itu dilihat penting untuk pengukuhan parti-parti politik. Tetapi saya juga mempunyai harapan yang besar supaya tidak ditenggelamkan nilai kerencaman keanekaragaman, kerana itu juga menjadi alat yang saling melengkapi di antara satu sama lain, bersifat resiprokal. Jika sebenarnya kita mahu untuk meraihkan kepelbagaian dalam konteks negara kita, kita harus boleh merakyatkan perpaduan, kita harus boleh memastikan bahawa sentimen-sentimen seperti itu yang begitu ketara kadang-kadang timbul polemik yang mana yang harus diutamakan nilai etnik ataupun agama. Di situlah yang saya rasakan kita harus mencari satu titik keseimbangan, titik yang memungkinkan keadaan yang menang-menang untuk semua merentasi soal kaum, agama, etnik, demografik dan kelas sosial.